Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat, bersempena dengan majlis mengangkat sumpahnya sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46 baru-baru ini. Penghasilan Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam bagi jabatan-jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri adalah sama-sama mendukung hasrat Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang berkualiti, berpengetahuan dan berintegriti. Pelan strategik berkenaan yang akan dijulang sebagai lampu suluh yang mengepalai serta merealisasikan perubahan-perubahan yang perlu bagi meningkatkan lagi keupayaan dan keberkesanan jentera perkhidmatan awam, khususnya dari segi pengurusan, perancangan serta pembangunan sumber tenaga manusia bagi Jabatan Perdana Menteri secara khususnya dan perkhidmatan awam secara umumnya. Berucap semasa pelancaran Pelan Strategik 2021-2025 Jabatan Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengongsikan adalah bersesuaian dengan visi baharu jabatan itu, iaitu transformasi perkhidmatan awam ke arah Brunei Darussalam yang maju, yang menggambarkan perkhidmatan awam yang sentiasa bangkit menyahut cabaran edaran semasa yang mana antaranya meliputi cabaran industri revolusi keempat dan menangani dengan inisiatif yang progresif serta dinamik. Visi ini dihayati dengan nilai-nilai murni yang dijulang oleh jabatan ini melalui akronim CIPTA, yang mana jabatan ini bertekad untuk menerapkan nilai-nilai keprihatinan, compassionate, berintegriti, progresif, bertakwa dan sentiasa adaptif dalam menangani apa jua cabaran-cabaran yang dihadapi. Bagi menepati keperluan pihak-pihak berkepentingan yang sentiasa berharapkan kepada perkhidmatan awam yang berdaya tahan, peka, prihatin dan menepati kesesuaian stakeholders pada masa ini dan pada masa yang akan datang, adalah menjadi tanggungjawab pemikir-pemikir strategik dan penggubal-penggubal dasar bagi memastikan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan menepati kehendak dan cita rasa pihak-pihak berkepentingan, iaitu warga perkhidmatan awam secara khususnya dan orang ramai secara umumnya. Dengan penghasilan pelan strategik tersebut akan tersusunlah inisiatif-inisiatif penambahbaikan sumber tenaga manusia yang merupakan nadi utama perkhidmatan awam yang cemerlang. Pada majlis tersebut, para pengarah pentadbiran di kementerian-kementerian di negara ini menerima buku Pelan Strategik 2021-2025 Jabatan Perkhidmatan Awam. Pameran mini berkenaan fungsi-fungsi utama serta projek-projek yang disediakan oleh bahagian-bahagian di Jabatan Perkhidmatan Awam turut diadakan. Di pameran ini, Yang Berhormat Datuk merasmikan projek Assets Management System. Juga hadir Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Haji Muhammad Sufyan bin Haji Bungsu, Timbalan Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media di Jabatan Perdana Menteri. Pandemik COVID-19 telah mengubah dinamik dunia sekaligus mempercepatkan peralihan ASEAN ke arah digitalisasi yang sedang dan akan terus menjadi komponen penting bagi pertumbuhan ekonomi abad ke-21. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa Majlis ASEAN BSC Formal Turnover berkata, adalah penting bagi ASEAN untuk melindungi keselamatan cyber rantau ini melalui pengukuhan keupayaan ASEAN di samping menyedari kemunculan teknologi baharu. ASEAN menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah perlu terus menunjukkan sokongan tegas dalam komitmen bagi multilateralisme.
Yang Berhormat menjelaskan tema We Care, We Prepare, We Prosper. Negara memfokuskan 3 teras strategik iaitu pemulihan, digitalisasi dan kemampanan bagi mencapai 10 Points Priority Economic Deliverables PEDS. Pemulihan ialah kemajuan bersama ke arah pemulihan ekonomi serantau. Digitalisasi pula ialah memanfaatkan teknologi baharu dan digitalisasi bagi ASEAN yang berdaya tahan dan mampan ialah usaha untuk memajukan pertumbuhan yang inklusif dan berterusan. It is important for us to keep in mind that economic recovery is evident by the resumption of business operations, recovery of employment levels as our people go back to work, and the ease of border movements. But true economic recovery is only fully realized when we demonstrate the ability to adapt to the new environment and possess a preparedness and readiness that was not there before to combat similar crises in our pursuit for long-term sustainable growth. As the end users of ASEAN economic agreements and initiatives, we recognize the private sector is a vital component of our economic integration agenda. Your on-the-ground expertise and experiences in relevant fields are invaluable in our post-recovery efforts and the achievement of our deliverables, past, present and future. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agong Urus Tia ASEAN dalam ucapannya mengongsikan pandangannya mengenai ASEAN 2021 dan Rangka Kerja Pemulihan Menyeluruh ASEAN ACR yang dilancarkan oleh para pemimpin ASEAN pada November tahun lalu. Beliau turut menegaskan mengenai kepentingan untuk meningkatkan rakan kerjasama awam dan swasta di antara ASEAN dan ASEAN BSC bagi menterjemahkan ACRF kepada keputusan konkret yang akan memberi impak kepada kehidupan penduduk ASEAN. Digitally or higher, which will play an important role in supporting the recovery of by strengthening the capacity of human capital in ASEAN. Majlis diteruskan dengan penyerahan bendera ASEAN BSC oleh Tuan Yang Terutama Tran Van Kwa, Duta Besar dan Mutlak Republik Vietnam ke negara Brunei Darussalam kepada Yang Berhormat Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan big data pada masa ini, teknologi digital memang berpotensi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi sesebuah negara. Kementerian Pendidikan sedang giat mendukung usaha-usaha kerajaan untuk merealisasikan matlamat transformasi digital negara Brunei Darussalam melalui program-program pendidikan secara holistik dalam mensejajarkan hala tuju negara ke arah ekonomi digital dan pelaksanaan Digital Economy Master Plan 2025. Berucap semasa Majlis Convocation College Antarabangsa Micronet, Menteri Pendidikan menyeru semua institusi pengajian tinggi untuk turut sama memainkan peranan dalam menyediakan ekosistem digital yang kondusif bagi memangkin penjanaan sumber tenaga manusia yang berkemahiran digital dan bersiap siaga bagi masa hadapan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, hasrat tersebut hanya akan dapat dicapai secara whole of nation, iaitu melalui penglibatan berterusan dari semua pihak berkepentingan. Yang Berhormat turut menekankan perlunya institusi-institusi pengajian tinggi, khususnya pengajian tinggi swasta, bergerak pantas dalam membuat perancangan dan meneroka peluang-peluang untuk menawarkan pelbagai program akademik yang akan dapat memenuhi keperluan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi, adaptif dan inovatif sebagaimana aspirasi Economic Blueprint for Brunei Darussalam serta perancangan Manpower Planning and Employment Council MPEC. 320 orang graduan menerima sijil pada majlis tersebut yang berlangsung di Empire Brunei Jerudong. Juga hadir Dr. Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan dan Awang Sylvester Yong, Pengarah Urusan College Antarabangsa Micronet. Banci Penduduk dan Perumahan BPP ke-6 bagi negara Brunei Darussalam pada tahun ini bertujuan mengumpulkan maklumat yang lengkap dan terkini mengenai jumlah penduduk dan isi rumah serta stok tempat kediaman di negara ini. BPP 2021 dijalankan dalam 3 peringkat iaitu penyenaraian tempat kediaman, pengendalian e-sensus dan
Temuduga bersemuka. Bagi menandakan bermulanya peringkat pertama BPP 2021 iaitu penyinaraian tempat kediaman, kemarin diadakan majlis penyerahan surat lantikan dan sesi mengangkat sumpah bagi pegawai-pegawai banci penduduk dan perumahan 2021. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Daeng Hajah Mariah binti Haji Yahya, Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, dalam ucapannya berkata semasa menjalankan kerja-kerja luar, para pegawai banci akan berdepan dengan pelbagai cabaran dan keadaan cuaca yang tidak menentu pada masa ini, yang mana akan menyukarkan para pegawai untuk mengunjungi tempat-tempat kediaman di kawasan tersebut. Para pegawai banci juga diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala arahan dan peraturan iaitu Standard Operating Procedure yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa dalam langkah berjaga-jaga berikutan situasi pandemik COVID-19 di negara ini. Bagi peringkat pertama banci ini, JPES telah melantik seramai 842 orang pegawai banci, terdiri daripada penolong penguasa, ketua penyelia, berikan sebarang maklumat kepada orang. 842 orang pegawai banci terdiri daripada penolong penguasa, ketua penyelia dan penemuduga menjalankan kerja luar banci di keempat-empat daerah. 610 pegawai bagi daerah Brunei dan Muara, 108 pegawai bagi daerah Blaid, 97 pegawai di daerah Tutong dan 27 pegawai di daerah Temborong. Semasa peringkat penyinaraian tempat kediaman, para pegawai banci akan mengunjungi tempat-tempat kediaman untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan. Ketua atau isteri rumah diingatkan supaya memastikan pegawai banci yang datang membuat lawatan adalah yang sah dilantik melalui pas banci, surat lantikan dan kad pintar. Jawatankuasa Pandu Industri Tenaga Manusia dalam Pembinaan Kumpulan Kerja Bagi Tenaga atau MISCWG, sebuah jawatankuasa di bawah Manpower Planning and Employment Council MPEC, mengadakan Hari Penglibatan Industri Tenaga. Acara yang dianjurkan dengan kerjasama syarikat minyak Brunei Shell Sdn Bhd diadakan di Kuala Belait. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Juga hadir Dr. Chin Wei Keh, Timbalan Setiausaha Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan selaku Timbalan Pengerusi MISC. Dayang Hajah Rosita binti Hassan, Ketua Tenaga MISCWG, dalam ucapannya menegaskan pentingnya sesi perkongsian yang dijadikan sebagai platform untuk meneruskan dialog mengenai pembangunan tenaga kerja tempatan ketika industri mempergiatkan usaha untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi anak tempatan. Kerjasama di antara MISCWG, Kementerian Pendidikan dan rakan industri sangat dialu-alukan untuk menjadikannya signifikan ke arah pembangunan kebolehan kerangka demi mengukuhkan keupayaan tenaga kerja tempatan melalui program iSkill. Hands-on experience to confirm their readiness to join the workforce. Aplikasi Skill Up Digital dilancarkan seiring dengan perkembangan program iSkill yang bertujuan bagi memastikan semua pelatih memenuhi piawaian dan keperluan yang ditentukan bagi kelayakan masing-masing. Dengan aplikasi tersebut, pekerja binaan, pekerja dan pengawal selia dalam industri tenaga dapat mengesan kemahiran dan kerjaya serta mempunyai potensi untuk digunakan dalam industri lain. Lebih banyak bahan berita selepas ini, teruskan bersama Berita Pagi. Beberapa tapak perusahaan pertanian dan perhutanan di daerah Belait antara yang menjadi lokasi lawatan 16 ahli Majlis Mesyuarat Negara MMN. Lawatan yang diatur oleh Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan bertujuan berkongsi serta memberitakan perkembangan dan pencapaian terkini mengenai aktiviti-aktiviti atau kegiatan-kegiatan perusahaan berkaitan industri pertanian dan perhutanan di negara ini. Antara lokasi yang menjadi lawatan rombongan ialah kawasan
penanaman padi di kawasan kemajuan pertanian Lot Sengkuang di mana mereka berkesempatan untuk meninjau perkembangan pelaksanaan projek penerokan air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Preston Geochem Sdn Bhd. Di mana kami telah datang dulu kira-kira 1,5 tahun dulu kemari, dan masa itu tanaman di sini masih lagi damit. Sekarang sudah nampak kesuburannya dan berubah wajah. InsyaAllah mengkali dalam 2-3 tahun lagi akan menghasilkan hasil buah-buahan yang baguslah di tempat ini, dan kawasannya ada bukit-bukit dan cantik dan boleh dijadikan kawasan pelancongan pertanian satu masa nanti. Mudah-mudahan ia akan menarik orang ramai datang kemari dan pelancong-pelancong juga. Juga menjadi tumpuan lawatan ladang penanaman kopi dan buah-buahan yang diusahakan oleh Syarikat Pertanian Tropikal Utama di kawasan kemajuan pertanian Rempayuh dan Syarikat AE Asia Fruit Plantation di kawasan kemajuan pertanian Merangking. Juga hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Dua kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. ...647 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,564 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 313 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 88,304 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Penggunaan media sosial sebagai medium dakwah khususnya dalam menyampaikan ilmu agama merupakan kaedah terkini di samping berceramah atau bertazkirah dengan golongan yang mendengarnya secara bersemuka. Namun para pendakwah harus lebih rajin membuat kajian atau mempunyai ilmu mengenai apa yang disampaikan. Para pendakwah juga perlu menggunakan bahasa yang mudah difahami mengikut golongan usia dan peringkat. Perkara itu ditekankan oleh Profesor Dr. Abdul Samad dari Indonesia semasa menyampaikan ceramah secara dalam talian pada bengkel pemantapan dakwah Kementerian Hal Ehwal Agama. Bengkel yang diadakan sejak 16 hari bulan lalu berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Dalam ceramah bertajuk Teknologi Dakwah dan Dakwah dalam Media, Profesor Dr. Abdul Samad juga menyatakan para pendakwah harus mengusahakan apa yang ingin disampaikan dengan niat untuk mengenalkan Allah Ta'ala, mengungsikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan ulama bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Tambahnya, kejayaan seorang penceramah tersebut bukan tertakluk kepada keramaian pengikutnya di media sosial atau keramaian yang menghadiri sesi ceramah, tetapi tertakluk pada pemahaman orang yang mendengar dan menghadiri apa yang ingin disampaikan oleh penceramah tersebut. Majlis melalui media sosial, kadang kita tak faham. Bila kita direct langsung, kita boleh tengok biji mata orang. Mata adalah jendela jiwa. Jadi mana tingkapnya jiwa ni ada di mata. Kita tengok mata, macam dia faham. Tapi kalau dari jauh ni kita tak faham. Maka kita pakailah bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Supaya mereka ini Bengkel pemantapan dakwah Kementerian Hal Ehwal Agama yang dihadiri oleh 30 orang pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Agama antara lain bertujuan meningkatkan kemahiran da'i secara teori dan praktikal mengenai teknik-teknik penyampaian mesej dakwah yang lebih berkesan.